KPM. Okey, Irfan ya? Ya, saya, Doktor. Okey, dah berapa hari rasa tak sihat ni? Lebih kurang 2 hari, Doktor. Oh, 2 hari dah. Baiklah, saya ambil bacaan tekanan darah tu dulu. Sementara tu, kita tengok berapa bacaan suhu badan ya. Boleh. Memang agak tinggilah sikit daripada normal ni. Agak tinggi, Doktor. Jadi kalau yang normalnya berapa suhu? Kalau normal biasanya tak melebihi 37.5 lah. Sekarang ni berapa? Sekarang ni dah 37.8. Aduh, tinggi tu, Doktor. Ada demam sedikit. Jadi doktor akan bagi ubat demam. Okey. Tekak ada rasa sakit tak? Rasa macam gatal-gatal sikit. Rasa gatal-gatal Boleh doktor tengok ke? Boleh. Silakan. Okey, boleh. Buka mulut sikit. Okey, memang ada merah sedikit. Okey, jadi saya akan bagi ubat sakit tekak jugalah. Okey, nanti ubat ni boleh ambil dekat kaunter kat luar ya. Kalau selepas 2 hari masih ada lagi demam semua, boleh datang jumpa doktor semula. Baik, Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Sama. Kenapa demam ni? Hai semua, Assalamualaikum. Salam sejahtera bersama saya Irfan Syahmi untuk Didik TV KPM. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran sains tingkatan 4 dengan tajuknya teknik mengukur parameter kesihatan badan. Pastinya kita bawakan juga seorang guru yang cukup luas pengalamannya. Kita persilakan Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin dari SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur. Apa khabar Cikgu Tuan Juhaida? Baik, Alhamdulillah. Irfan sihat? Saya kurang sihatlah Cikgu. Masih kurang sihat? Masih kurang sihat, tapi tidak apa. Sebab cikgu dekat sebelah sekarang ni, Irfan makin bersemangat. Okey, dan kita juga cikgu ditemani oleh seorang jurubahasa syarat. Irfan kenalkan dulu. Cikgu Nur Ida Kamaruzaman dari Institut Pendidikan Khas Kampus Ilmu Khas Kuala Lumpur. Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah. Nampaknya cikgu sihat, tapi cikgu saya ni kurang sihat sikitlah. Bacaan suhu saya pun agak tinggi cikgu. Jadi apa kaitan gimmick kita dengan topik hari ini? Baiklah Irfan. Okey, untuk hari ini kita akan belajar tentang parameter kesihatan badan. Okey, kita tengok tajuk ni menarik kan? Menarik cikgu. Okay. Tadi kita ada lihat satu gimmick antara doktor dan pesakitnya di mana suhu bacaannya cikgu agak tinggi. Biasanya kalau suhu badan normal manusia antara 36 hingga 37.5. Itu dikira normal. Kalau lebih daripada 37.5 mungkin ada demam lah. Ada demam lah. Ada demam. Jadi yang itulah yang kita nak belajar hari ini. Macam mana kita nak mengukur parameter kesihatan badan. Jom kita mulakan cikgu. Jom kita mulakan. Okey. Ada 4 perkara yang kita boleh ukur untuk badan kita. Yang pertama ialah suhu badan. Okey, yang kedua ialah kadar denyutan nadi, yang ketiga ialah tekanan darah dan yang keempat ialah indeks jisim badan. Okey. Kita akan tengok yang pertama dululah, berkait dengan Irfan tadi kan yang rasa tak sihat tadi kan, yang rasa demam tadi kan. Suhu badan. Okey, suhu badan ni apa? Okey, suhu secara istilahnya ialah darjah kepanasan dan kesejukan sesuatu bahan. Kalau suhu badan ialah darjah kepanasan dan kesejukan badan kita. Okey, kita perlu memastikan suhu badan kita sentiasa berada dalam julat normal, iaitu antara 36 darjah Celsius hingga 37.5 darjah Celsius. Okey, suhu badan kita memastikan badan kita berfungsi pada tahap yang optimum. Alat yang kita guna untuk mengukur suhu badan ialah termometer. Okey, ada beberapa jenis termometer tahu Irfan? Okey, dekat sini kita ada termometer klinik, termometer makmal, termometer rektal dan juga termometer inframerah. Kalau yang kita gunakan di sekolah, cikgu? Kalau kita guna di sekolah, kalau di dalam makmal sains, kita guna termometer makmal. Baik, bukan yang klinik punya lah. Bukan yang klinik punya. Faham. Okey, kalau termometer makmal tu, dekat depan Irfan tu pun ada. Oh, yang ini cikgu, yang panjang ni. Irfan boleh cuba tak tuangkan air panas tu yang dalam termos tu ke dalam bikar. Okey. Kemudian cuba ambil bacaan suhu air tersebut. Baik, sekarang cikgu? Boleh? Terus buat kita sekarang. akan cuba ambil air panas dalam bekas ni dan kita masukkan ke dalam bikar. Okey. Kita buka dulu cikgu. Buka dulu. Okey. Okey. Panas cikgu, ada asap lagi ni? Ada asap lagi. Baik, kita masukkan air panas ke dalam bikar. Banyak mana cikgu? Okey, dah cukup dah. Cukup. Okey.
Boleh nampak tu wap kepanasan dekat situ. Baik, tutup dulu tu, termos tu. Tutup dulu termos. Okey. Langkah berjaga-jagalah kan. Nanti kalau tak tertumpah kena kawan dan sebagainya kan. Okey, sekarang okey. Boleh gunakan termometer makmal tu untuk Cikgu, cara untuk kita gunakan termometer ni cikgu, kita nak kena letakkan sampai ke dasar atau macam mana? Kita kena pegang dan tidak menyentuh dasar. Tidak menyentuh dasar. Sebab kita tak nak berbuli bawah tu pecah kan kalau kita letak menyentuh dasar. Kita letaklah sekarang ni. Ifan nampak tak ada peningkatan petunjuk dia tu kan? Nampak cikgu? Mercury tu kan? Yeah. Berapa suhu sekarang? Berapa suhu air tu? Sekarang ni suhunya adalah, sekejap ya cikgu. Suhunya lebih kurang 80 cikgu. 80. Yeah. Betul lah tu. Okey, jadi biasanya termometer makmal ni dia memang tak sesuai lah untuk mengukur suhu badan. Dia sesuai untuk mengukur suhu bahan di dalam makmal dan sebagainya. Bukan suhu badan tapi suhu bahan. Bukan suhu badan. Okey, kalau untuk suhu badan kita boleh gunakan, yang pertama kita boleh guna termometer klinik. Dekat depan Ifan tu pun ada. Termometer yang tu adalah termometer inframerah. Yang ini cikgu? Boleh cikgu gerak ke depan ni? Okey. Ada satu lagi yang kecil tadi. Yang ini? Betul. Okey. Itu termometer klinik. Okey, dia ada dua jenis lah. Kalau yang jenis lama tu dia adalah jenis kaca. Okey, yang Ifan pegang sekarang tu adalah jenis digital. Digital, okey. Cara dia ialah kita nak gunakan, kita kena kibas-kibas sikit sekejap. Kalau yang lama punya lah, yang kaca tu. Kalau yang ni senang je, boleh letak terus bawah ketiak ataupun bawah lidah. Dan dia akan dengar bunyi bip. Okey, tekan butang on saja cikgu. Tekan butang on sahaja. Mudah sahaja sekarang kan, semua dah digital kan. Okey, ini termometer klinik. Okey, yang jenis berbuli kaca dia ada pencerutan. Okey, kalau yang jenis digital tu dia dah tak ada pencerutan di bawah tu. Sekarang dah susah nak dapat yang termometer klinik mercury macam ni sebab kita dah ada yang lebih canggih kan. Okey. Ni termometer makmal tadi yang Ifan guna, dia ada dua jenis juga. Satu yang Ifan dah guna tadi, satu lagi yang macam dalam gambar ni lah. Okey, fungsi dia sama, dia menyukat suhu bahan. Okey. Dan biasanya bacaan dibaca semasa termometer tu berada di dalam bahan tersebut. Bila kita angkat termometer tu, bacaan tu dah berubah. Dia kena semasa berada di dalam bahan tersebut. Okey, ini yang ketiga adalah termometer rektal. Okey, ini sesuai untuk bayi yang berusia 3 bulan ke bawah. Sekiranya bayi berusia 3 bulan ke bawah, demam dan sebagainya, doktor boleh gunakan termometer rektal tadi. Macam ni ke cikgu rupanya? Yang termometer digital yang klinikal tu pun boleh digunakan untuk rektal juga. Baik. Okey, dia 2 dalam 1. 2 dalam 1. Yang ni yang biasa sekarang. Okey, kita biasa nampak dah termometer infrared ni. Ada dekat kedai-kedai pun ada cikgu. Ada di kedai-kedai, senang nak guna. Dia tak bersentuh pun dengan kulit. Okey, dan kita akan dapat bacaan yang tepat lah. Okey. Dan cepat juga. Tepat dan juga cepat. Okey, ada faktor-faktor yang mempengaruhi menyebabkan suhu badan ni melebihi normal, Ifan. Kat sini ada 3. Yang pertama ialah jangkitan bakteria, sama ada virus ataupun bakteria atau virus lah. Okey, jangkitan daripada patogen, sama ada bakteria atau virus. Ataupun yang kedua, terdedah kepada keadaan suhu panas melampau. Cuaca dekat Malaysia pun tak menentu kan cikgu? Tak menentu kan. Jadi boleh kena stroke haba dan sebagainya. Masa tu suhu badan kita pun meningkat. Lebih daripada 37.5. Dan yang ketiga ialah bila selepas kita melakukan senaman berat. Boleh demam juga cikgu? Aktiviti fizikal, panjat gunung dan sebagainya. Kita tak demam tapi suhu tu meningkat. Suhu badan tu meningkat. Sebab itulah bila kita melakukan aktiviti kecergasan, badan kita berpeluh. Betul. Sebab peluh tu dia keluar bersama haba. Jadi suhu badan tu akan menurun kepada normal semula. Okey cikgu. Dan kotak di sebelah kiri cikgu tu kan, demam. Bila anda perlu risau? Silakan cikgu. Okey, bila anda perlu risau tu, bila keadaannya ataupun situasinya ialah macam contoh bayi yang kurang daripada 3 bulan dia demam. Okey, sebab bayi yang kurang 3 bulan ni dia antibody dia masih lemah. Jadi kita perlu lebih berjaga-jagalah. Perlu segera mendapatkan rawatan. Dan yang kedua ialah jika demam tu berpanjangan melebihi 3 hari, walaupun kita telah ambil ubat dan sebagainya tapi masih lagi demam, tu pun kita perlu risau dan perlu rujuk balik kepada doktor. Okey, yang ketiga ialah bila demam suhu tu melebihi 40 darjah Celsius. Okey, yang ni kita pesakit tu mungkin boleh kena sawan. Okey. Dan yang keempat, demam tidak kebah. Tidak kebah ni faham tak tidak kebah? Tidak kebah maksudnya
tak lega-lega ke cikgu? Tak lega-lega kan, tak sembuh-sembuh kan, walaupun telah makan ubat tu. Kan. Okey, yang tu pun kita perlu risau, mungkin bukan disebabkan oleh jangkitan bakteria atau virus, mungkin disebabkan faktor lain lagi lah. Okey, dan ada perubahan sikap atau tingkah laku, dia macam demam, suhu yang terlampau tinggi menyebabkan dia jadi meracau dan sebagainya. Tu macam nak kena sawal lah tu. Okey, dan sekiranya anda demam, badan jadi lesu dan tidak bermaya. Tu kena risau, maksudnya kena waktu tu kita kena rujuk lagi pergi ke hospital lah. Maksudnya rujuk kepada yang pakar lah cikgu kan. Dan mungkin cikgu boleh kongsikan juga antara suhu-suhu demam ni cikgu. Ifan nampak demam amat tinggi tu lebih 40 darjah Celsius dan sebagainya. Okey. Demam yang amat tinggi tu contohnya demam denggi. Demam denggi. Demam denggi tu boleh suhu mencapai lebih daripada 40 darjah Celsius. Yang itu confirm kita kena pergi jumpa doktor lah kan cikgu. Memang yang tu memang kalau pergi ke hospital pun doktor akan tahan di ward lah. Okey, sebab nak pantau suhu tu kena masuk air semua kan. Untuk pemeriksaan lanjut. Untuk pemeriksaan lanjut. Baik, terima kasih Cikgu Tuan Juhaida. Itulah pengenalan kepada topik kita hari ini berkaitan dengan teknik mengukur parameter kesihatan badan. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot Menengah Atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menyaksikan slot Menengah Atas Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi dan Cikgu Tuan Juhaida. Cikgu, okey, untuk segmen kali ni apa pula yang kita nak lakukan bersama-sama? Baiklah Irfan, cikgu nak Irfan buat aktiviti lompat bintang, boleh tak? Sekarang ni cikgu? Sekarang lompat bintang? Ya, ada kaitan ni dengan apa kita nak belajar ni. Okey, kalau macam tu saya tanya cikgu, cikgu nak saya buat berapa kali? Berapa kali Irfan rasa boleh buat? Saya yang kena jawab soalan ni. Saya rasa lah saya boleh buat 10 cikgu. Okey, baik. Boleh? Boleh. Ke tak cukup? Cukup dah tu, 10. Okey, yang dekat depan saya ni pun kena buat sama-sama, okey? Boleh? Dia kata boleh cikgu. Kalau dia jawab tu cikgu lari dulu. Kalau dia jawab saya pun risau. 10 lompat bintang cikgu kira? Okey. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup cikgu? Okey, cukup. Nak saya berlari? Tak apa. Okey. Alang-alang dah buat aktiviti lompat bintang tadi tu, apa kata Irfan kira kadar denyutan nadi Irfan? Tapi cikgu, Irfan tak tahu macam nak kira. Okey, Irfan boleh letak 2 jari di pergelangan tangan ataupun di bahagian leher. Okey, dan kira dalam masa 10 saat. Tu dekat cikgu, dekat sini Irfan tak jumpa lah cikgu. Tak jumpa? Boleh letak dekat leher. Kemana ni Irfan tak jumpa denyutan nadi ni? Okey, cikgu catat masa dia untuk 10 saat ya. Irfan kira berapa? Okey, mula. Okey. 10 saat. 11, 12, 13, 14. Okey, dah. Okey, berapa? 15 cikgu. 15. Okey, sekarang Irfan darab dengan 6. 15 boleh tekan darab 6. kalkulator. Okey, buat kira-kira sikit. 15 darab 6. Okey. 90. Okey, so 90 tu adalah kadar denyutan nadi untuk Irfan selepas melakukan aktiviti kecergasan. Dalam masa seminit, cikgu? Dalam masa 1 minit. Sebab tu kita darab 6 tu. Sebab kita ambil masa untuk 10 saat dan kita darab 6 untuk 60 saat 1 minit. Jadi kiranya cikgu, saya punya denyutan nadi ni okey ke tak okey cikgu? Okeylah tu kalau selepas kita melakukan aktiviti fizikal, dia akan lebih tinggi daripada normal. Okey, jadi kita tengok Irfan. Silakan cikgu. Okey. Untuk yang parameter kedua ni kita nak ukur kadar denyutan nadi. Okey, sebelum tu kita kenal dulu titik nadi pada badan kita. Okey, biasanya titik nadi ni kalau doktor suruh ukur, dia akan suruh ukur inilah dekat pergelangan tangan dengan dekat leher kan. Okey. Itu dikenali sebagai titik nadi. Titik nadi ni maksudnya di kawasan arteri ni terletak sangat dekat dengan permukaan kulit. Arteri itu adalah salur darah kita lah. Sebab kita tahu jantung dia akan pam darah melalui salur darah kan. Okey, jadi kita akan rasa jantung berdegup tu, denyutan-denyutan nadi tu kita akan rasa di bahagian bawah kulit. Di beberapa tempat di bahagian badan kita. Ini contohnya.
Okey, tempat-tempat titik nadi pada badan selain daripada arteri karotid di leher, selain daripada pergelangan tangan, kita boleh juga rasa di bahagian dahi, dekat tepi ni. Oh, boleh juga cikgu boleh. Saya cuba. Kadang-kadang bila kita selepas melakukan senaman, dia lagi rasa Ada denyut lah cikgu. Okey. Ada. Dekat bahagian belakang lutut. Belakang lutut, okey. Dekat kaki pun boleh. Cuma yang senang dekat pergelangan tangan dengan leher lah. Betul. Okey, jadi tapi kita boleh kenal lah kan seluruh bahagian badan kita ni, sebab jantung ni ada kat tengah tu. Jantung tu ada kat depan ni. Cikgu ada bawa model ni, Fan. Besar tu cikgu jantung? Besar tu. Besar tu ke jantung kita? Saiz jantung kita? Saya rasa besar kita punya genggaman tangan. Betul tak cikgu? Jadi kalau kita nak tahu anggaran saiz jantung kita, kita tengok saiz genggaman tangan kita. Besar itulah jantung kita. Baik cikgu. Jadi untuk titik nadi pada badan ni ada 8 ke semuanya, betul? Ada 8 yang ada di gambar ni lah, dalam gambar ni kan. Okey, dan kadar denyutan nadi ni dia berbeza tau untuk lelaki dan perempuan. Berbeza? Untuk wanita hamil dengan wanita yang tak hamil, dia berbeza bilangan dia. Okey, dan kadar nadi rehat pula ialah kadar nadi yang diambil setelah bangun tidur. Maksudnya kalau kita nak tahu berapa kadar nadi rehat kita selepas bangun tidur tu, terus je kira. Okay? Tapi cikgu, contohnya kan, sebelum kita bangun tidur tu kita ada mimpikan sesuatu. Mimpi. Lepas tu mungkin kita berpeluh dan sebagainya. Mimpi kena kejar anjing ke apa? Kena kejar. Berlari dalam mimpi. Kena kejar apa-apalah cikgu. Kena kejar dengan penjahat ke kan. Jadi adakah itu akan dikira sebagai nadi rehat atau macam mana? Okey, sebab kalau biasanya kalau kadar nadi rehat ni maksudnya kita bangun dengan tenang lah. Bangun dengan tenang. Lah, tak ada mimpi apa-apa. Kadang-kadang kita ni bila nak pergi temuduga kerja pun kita akan heartbeat lagi laju. Betul. Okay, heartbeat lagi laju. Kan? Okay, sebab kita stres ke ataupun kita terlalu fikirkan sangat. Okey, tapi kadar nadi maksimum kita tak boleh melebihi ada had dia lah. Okey, contohnya cara pengiraan ialah 220 kita tolak dengan umur kita. Okey. Contohnya macam katakanlah seorang tu umur dia 40 tahun. Jadi kadar nadi rehat dia tu 220 tolak 40 maksudnya 180 kan? Betul. Tak boleh melebihi 180 lah. Oh, macam kalau dalam keadaan rehat. Kalau melebihi sangat tu mungkin ada masalah lah, dia kena pergi buat pemeriksaan jantung dan sebagainya. 220 tu diambil daripada kadar nadi bayi yang baru dilahirkan. Okey. Kadar nadi bayi yang baru dilahirkan dia memang tinggi sebab jantung dia, saiz jantung tu kecil. Jadi jantung tu perlu mengepam lebih banyak darah sebab dia nak hantar oksigen ke seluruh bahagian badan. Okey. Ini faktor. Okey, kita tengok kat situ ada cikgu senaraikan 3 faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Contohnya yang pertama ialah jantina, yang kedua ialah umur dan yang ketiga ialah aktiviti fizikal. Okey, kalau kita tengok kadar denyutan nadi perempuan lebih tinggi daripada lelaki kerana saiz organ jantung wanita tu dia lebih kecil berbanding lelaki. Oh, itu fakta cikgu? Itu fakta. Sebabnya jantung tu perlu mengepam 2 kali ganda lebih banyak lah. Lebih kuat. Jadi dia denyutan nadi tu pun akan jadi laju. Baik. Okey. Lepas tu semakin meningkat umur, semakin rendah kadar denyutan nadi. Semakin maksudnya bayi kalau kita banding dengan dewasa, denyutan nadi bayi tu lagi tinggi daripada dewasa. Okey? Dan aktiviti fizikal, semakin lasak aktiviti fizikal, semakin tinggi kadar denyutan nadi. Ifan suka tak pergi sertai aktiviti sukan lasak ke? Suka cikgu. Lagi-lagi kalau kita pergi panjat gunung dan sebagainya, memang seronok. Pernah tak lepas buat aktiviti tu kita kira kadar selalunya lepas saya buat aktiviti saya akan minum air cikgu. Tak sempat cikgu nak lihat nadinya berapa. Tapi kita boleh cuba lepas ni cikgu. Kan? Boleh lepas cuba. kita buat aktiviti lasak misalnya, kita lihat dulu berapa nadi yang kita ada supaya kita boleh pastikan nadi itu berada dalam keadaan yang baik, bukannya mungkin dalam keadaan yang terlalu tinggi dan sebagainya kan cikgu. Ya. Kalau macam kita katakan tadi, kalau wanita hamil pun dia kadar denyutan nadi dia akan lebih tinggi berbanding wanita yang tak hamil sebab dia perlu mengepam darah tu kan dia akan supply oksigen. Betul. Akan hantar oksigen kepada fetus juga. Okey, kepada anak dalam kandungan dalam kandungan tu. Okey, ada soalan ke Ifan nak tanya cikgu? Setakat ni tak ada cikgu. Tak ada setakat ni. Okey, kita masuk pula tekanan darah. Ini adalah parameter kesihatan yang ketiga lah. Okey, kalau tadi kita dah bincang tentang suhu badan, kadar denyutan nadi dan yang ketiga ialah tekanan darah. Okey, tekanan darah ni ialah tekanan yang dikenakan pada darah, pada dinding salur darah semasa peredaran darah.
Okey, kita ada 3 jenis salur darah dalam badan kita, iaitu vena, arteri dan juga kapilari. Jadi darah ni dia akan dipam oleh jantung kita ke seluruh bahagian badan melalui salur darah tersebutlah. Okey, darah tu dia angkut oksigen ke seluruh bahagian badan kita. Tekanan darah ni kita ukur dengan unit sphygmomanometer. Kita ukur dengan alat. Kita ukur dengan alat sphygmomanometer dan unit untuk mengukur tekanan darah ialah milimeter mercury dan simbolnya ialah mmHg. Hg ni sebab mercury tu nama saintifik dia ialah Hgerium. Okey, dan simbol dia ialah Hg. Okey, tekanan darah diukur dia ada dua lah. Direkodkan kadar sistolik dan juga diastolik. Okey, disebut sistolik per diastolik. Seterusnya, cikgu. Okey, seterusnya. Apa yang dikatakan dengan sistolik dan juga diastolik ni, cikgu? Okey, sistolik ni adalah tekanan pada dinding. Baik. Okey. Kejap Okey, dapat kan? Okey, tekanan yang dikenakan oleh darah pada dinding salur darah semasa peredaran darah. Okey, membantu mengukur tahap kesihatan badan. Unit tekanan darah ialah milimeter mercury. Okey, boleh nampak ke yang sebelah sana tu? Nampak, cikgu. Okey, tekanan darah normal untuk sistolik ialah 120 mm mercury. Macam Irfan tanya tadi, apa yang dimaksudkan dengan sistolik kan? Sistolik itu ialah tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah. Okey, yang itu 120, cikgu. Semasa otot jantung mengecut. Kalau normal lah. Okey, normal ni. Ni bacaan normal. Okey, yang bacaan yang satu lagi ialah 80. Maksudnya yang nanti itu diastolik, cikgu. Diastolik. Jadi biasanya kan dia akan ada dua bacaan, 120, 80. Okey, diastolik itu pula ialah untuk tekanan yang dikenakan pada dinding salur darah apabila otot jantung tu dia berehat. Kalau sistolik tadi tu masa otot jantung tu mengecut. Okey, diastolik tekanan yang dikenakan pada otot jantung masa jantung dalam keadaan rehat. Baik. Okey, ini adalah tekanan darah lah. Okey. Ingat tak ni, Ifan? Nanti ada soalan, cikgu? Ada soalan di akhir. Mestilah, cikgu. Ifan tengah fokus ni. Ifan nak faham, cikgu. Sistolik tu apa, diastolik tu apa? InsyaAllah, cikgu. Okay, InsyaAllah boleh faham. Okey, ni ada alat untuk bacaan. Bacaan tekanan darah. Okey, bacaan tekanan darah yang tinggi dan berlarutan menunjukkan bahawa anda mempunyai penyakit tekanan darah tinggi atau dikenali sebagai hipertensi. Bacaan tekanan darah yang rendah dan berlarutan menunjukkan anda mungkin mengalami penyakit tekanan darah rendah. Jadi dua-dua ni pun tak eloklah untuk kesihatan badan kita. Masalah juga, cikgu, kita kena tengah-tengah. Maksudnya bacaan darah tu mesti normal lah, paras normal. Jangan tak boleh terlalu tinggi, tak boleh terlalu rendah. Yeah. Okey, ini adalah tekanan optimum. Kalau kita tengok yang bacaan tekanan darah orang dewasa, okey, yang normal ialah bacaan dia kalau sistolik tu 120 hingga 129 dan tekanan diastolik antara 80 hingga 84. Itu normal. Okey, kalau tekanan sistolik tu melebihi 140 maksudnya ada kemungkinan menghidap penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi tu pun dia ada peringkat-peringkat juga. Okey, dia ada peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Kalau peringkat 3 tu, cikgu, yang paling bahaya yang paling bahayalah, yang paling berisiko lah. Okey, yang paling berisiko. Jadi mungkin cikgu boleh kongsikan antara bagaimana cara untuk kita menjaga kadar tekanan darah kita, cikgu. Okey, biasanya kita kena kawal juga pemakanan. Okey, pemakanan, kalau kita makan makanan yang terlalu banyak tinggi kandungan garam dan sebagainya, tu memang tak elok untuk tekanan darah kita lah. Orang cakap kurangkan garam, kurangkan gula. Garam, kan? Kalau terlebih gula, dia akan jadi penyakit kencing manis. Betul. Terlebih garam, dia akan jadi penyakit tekanan darah tinggi. Jadi kita elakkan untuk makan banyak garam. Sebab itu boleh menyebabkan kadar denyutan ataupun tekanan darah kita menjadi lebih tinggi. Lebih tinggi. Maksudnya bukan tak boleh kan, tapi tak boleh berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Tidak boleh kena jagalah kuantitinya, cikgu. Okey, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Tuan Juhaida untuk perkongsian kita berkenaan dengan kadar denyutan nadi dan juga tekanan darah. Jadi jom kita berhenti berehat seketika, teruskan bersama kami dalam slot Menengah Atas Sains Tingkatan 4.
Didik TV KPM. Cikgu Ju. Oh, Cikgu Ju. Mana Cikgu? Cikgu. Cikgu tengah timbang ni, Ifan. Tengah timbang? Dahsyatnya. Okey, Ifan, jom. Dahsyatnya. Saya pula Cikgu. Ifan timbang juga, kalau jom. Cikgu dahsyat, saya macam mana? Jom Okey, timbang. saya Nanti cuba kita kira BMI kita. Berat badan saya, tolonglah jangan berat sangat. Okey. Berapa tu? Dapat? Boleh, kena bagi tahu ke? Okey, kita catat dulu. Okey, sekarang ni cikgu nak Ifan kira BMI. Pernah tak? Dengan perkataan BMI. Ada formula ke? Ada formula. Okey, formula dia, Ifan tahu tak tinggi Ifan berapa? Tahu. Okey. Sekarang ni Ifan bahagikan jisim badan tadi tu bahagi dengan tinggi darab tinggi. Tinggi darab tinggi. Tinggi berapa? Tinggi saya 1.78. Maksudnya 1.78 meter darab 1.78 meter dahulu. Okey. Kita buat dulu 1.78 kali 1.78. Ifan boleh tulis dekat mini papan putih tu. Oh, yang ni ya. Ini saya punya lah ni. Terima kasih, Cikgu. Nanti boleh tunjuk dekat rakan-rakan di rumah ni. Saya punya berat saya, tinggi saya Cikgu. Dah tinggi. kita kali dengan nilai yang sama, dapat 3.17 boleh Cikgu? Kita benarkan? Boleh. Okey. Baik. Okey, jisim badan tadi? Berat badan saya Cikgu. Nak tahu? Ya, nak tahu ni. Okey, saya punya berat badan saya 74.9 kg. Sekarang 74 tu bahagikan dengan nilai tu. 74.9 kg. Bahagi dengan 3.17 tadi tu, meter kuasa 2 tu. 9 bahagi 3.17. Jawapannya adalah, kejap Cikgu ya. Kita tengok. Okey. 23.6. 23.6. Ya, Cikgu macam mana pula? Cik tanya saya je. Cikgu pun kena tulis jugalah ni. Kenalah Cikgu. Okey. Cikgu pun kena tulis jugalah ni. Habislah. Kita tengok Cikgu punya macam mana. Cikgu Kan? ni. Satu Malaysia tahu ni Cikgu. Malaysia dah tahu berat Cikgu ni. Okey, baik. Okey. Berat Cikgu tadi 70 okey. kilogram. Tapi tinggi Cikgu 1.57 meter je. Okey. Okey, kita darab dulu 1.57 darab 1.57. Cuba Cikgu kali dulu berapa. Kita nak ketahui rahsianya. Rahsia Rahsia. Berapa berat Cikgu, berapa berat saya, ketinggian kami dan sebagainya. Kita nak kira sekarang ni BMI. 1.57 darab 1.57. So, dapat 70 bahagi 2.46. Baik. Berapa Cikgu? Berapa? Kalau saya 23.6. 28 Ifan, 28.4. Tunjuk sikit apa yang kita kira. Boleh tunjuk tak? kepada kamera. Boleh tak kira? Ini dia. Rahsia kami dah terbongkar. Rahsia dah terbongkar dah ni. Nanti kita tengok, kita bandingkan dengan carta ni kan. Okey, boleh dah? Boleh kita letak dah? Okey Cikgu. Boleh? Okey, boleh. Okey, mari kita bandingkan dengan carta ni. Adakah BMI kita normal, unggul atau tidak ni Ifan? Baik. Okey. Ini formula yang kita guna tadilah. Indeks jisim badan tadi ni ataupun dalam bahasa Inggeris dia ialah body mass index. Okey, ukuran untuk jisim badan berbanding dengan ketinggian. Jisim badan kita ukur dalam unit kilogram, ketinggian dalam meter. Meter kuasa 2. Sebab kita kalikan dengan jumlah. Sebab kita darab 2. Okey, Ifan, cepat Ifan. Ifan punya. Saya punya Cikgu. Saya nampak kategori saya ni. Saya nampak jisim badan unggul. Tahniah Ifan. Cikgu punya dah masuk kategori berlebihan jisim badan. Betul tak? Cikgu punya dah dapat 28.4 tadi. Betul. Maksudnya cikgu kena jaga pemakanan dan kena bersenam dah lepas ni nampaknya. Kalau tak, lepas ni tak muat baju-baju cikgu ni. Kan? Okey. Kajian menunjukkan jisim badan yang berlebihan boleh menyebabkan pelbagai masalah kesihatan yang serius. Contohnya serangan jantung. Okey, jantung kita ni kita kena jaga betul-betul kan? Okey, sebelum dia kena serangan jantung lah. Okey, atau tekanan darah tinggi, stroke, kencing manis dan juga komplikasi sendi dan tulang. Okey, ini komplikasinya Cikgu ya. Apa kaitan komplikasi sendi dan tulang dengan pertambahan berat badan? Ifan rasa. Komplikasi sendi dan tulang dengan pertambahan berat badan, Cikgu. Bila berat badan jadi kita kalau meningkat, berat badan kita bertambah, Cikgu, jadi tulang-tulang kita pun nak kena tampung berat dan beban yang sangat tinggi. Jadi kalau kita ada satu komposisi badan yang sangat besar dan berat, jadi tulang kita pun tak larat lah, Cikgu. Betul. Sebab itulah ada orang akan jadi sakit kaki, sakit lutut sebab dia terpaksa rangka tu, sistem rangka tu terpaksa menampung berat badan yang berlebihan. Betul. Okey, itu komplikasi untuk sendi dan juga tulang.
Okey. Macam kurang jisim badan. Ada orang yang kurang pula jisim badan dia. Ada yang lebih. Okey, ada yang kurang. Kurang jisim badan juga boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti penyakit jantung, penurunan daya tahan badan melawan penyakit, keletihan yang berlebihan, anemia dan juga kemurungan. Anemia ni kekurangan sel darah merah. Okey. Namun begitu, mencapai dan mengekalkan jisim badan unggul melalui pemakanan yang sihat dan aktiviti fizikal yang konsisten dapat membantu kita untuk mencegah penyakit-penyakit ni. Okey, jadi kita kena buat senaman yang rutin secara berkala dan pemakanan sihat menggunakan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia, cikgu. Sekarang ni Ifan faham, cikgu. Kalau kita ada berat yang berlebihan pun tak bagus, kalau kurang pun tak bagus juga. Ya, betul tu Ifan. Berlebih pun tak boleh, kurang pun tak boleh. Sebelum cikgu terlupa, Ifan, kadar denyutan nadi sebab dia berkait dengan jantung kan. Kalau kita tengok kadar denyutan nadi untuk atlet kadar denyutan nadi rehat dia adalah rendah. Rendah, cikgu? Rendah. Kerana dia sentiasa melakukan latihan kardiovaskular. Menyebabkan saiz jantung dia tu besar. Jadi saiz jantung yang besar tu boleh mengepam darah ke seluruh bahagian badan dia dengan efisien lah. Dengan efisien. Sebab tu kadar contohnya macam pelari pecut Usain Bolt kan. Yeah. Dia punya kadar denyutan nadi rehat dia 30 lebih je. 30 lebih je. Kita kalau manusia normal ni kadar denyutan nadi rehat kita dalam 60 80 kan. Betul. Dia 30 lebih je. Itu manusia yang luar biasa, cikgu, kan. Silakan, cikgu. Okey. Cara untuk menambah jisim badan, okey. Kita ada pemakanan sihat, snack sihat dan juga waktu makan. Baik. Okey, waktu makan. Okey, pemakanan sihat tu dia mengamalkan pemakanan yang sihat dan seimbang berpandukan piramid makanan Malaysia dan pinggan sihat Malaysia. Ada tak pinggan sihat Malaysia kat depan Ifan tu? Pinggan, cikgu. Pinggan. Ada pinggan. Okey, pinggan tu kita tagline dia ialah suku-suku separuh. Suku-suku separuh. Boleh Ifan angkat, cikgu? Suku-suku separuh. Okey, Ifan boleh angkat. Okey. Separuh pinggan tu kita isikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, suku untuk karbohidrat dan suku lagi untuk protein. Baik. Itu konsep pinggan suku-suku separuh. Suku-suku separuh ini maksudnya yang bila paling kita nak ambil makanan kan, nak isi makanan dalam pinggan tu kita kena ingat macam itulah. Yang mana banyak, yang mana sikit kita nak isi. Nak lagi cantik, cikgu, kita ada satu pinggan macam ni kan? Satu pinggan macam ni kan, senang letakkan kan? aja. Letakkan je. Okey, dan yang kedua kita gantikan, biasa kalau kita makan makanan rapu ke, waktu antara makan yang besar tu kan, maksudnya antara sarapan dengan makan tengah hari kita ada kudapan contohnya. Kita gantikan dengan snack yang sihat lah. Okey, snack yang sihat menggantikan makanan rapu. Waktu makan juga mengikut waktu yang ditetapkan. Cikgu, rutin. Tapi kan sekarang Ifan bekerja kan, cikgu. Susah sikit nak jaga pemakanan, cikgu. Contohnya macam kadang-kadang kalau makan tengah hari tu pun pukul 4 baru makan, cikgu. Pukul 4 baru makan. Bahaya ke? Dia mungkin kalau secara berterusan macam tu mungkin boleh menyebabkan gastrik. Sebabnya waktu makan tu biasanya dalam perut kita dah dirembeskan asid untuk persediaan pencernaan makanan. Tapi dalam perut kita tu waktu tu tak ada makanan. Tak sampai lagi makanan. Makanan tak masuk lagi. Jadi asid tu dia menghakis dinding perut. Yang tu yang menyebabkan gastrik. Jadi kena jagalah waktu makan kena rutin, waktu tidur kena rutin. Kena jaga semua aspek. Okey, ini piramid makanan kita. Piramid makanan Malaysia tahun 2020. Vitamin dan mineral di bawah. Kita ada 7 kelas makanan. 7 kelas makanan. Vitamin, mineral, karbohidrat, protein, lemak, minyak, gula, garam tu sekali lah. Dan juga air. Cikgu boleh kongsikan bagaimana kita nak baca piramid makanan ini, cikgu? Piramid maksudnya yang paling bawah tu kita ambil dalam kuantiti yang lebih banyak lah. Diikuti dengan karbohidrat, protein dan juga lemak. Lemak, minyak tu, gula, garam tu pun kita perlu, cuma tak boleh berlebihan. Okey, kalau berlebihan macam tadilah Ifan boleh menyebabkan pelbagai penyakit tadi kan. Okey, ini pula cara untuk menurunkan jisim badan. Okey, tetapkan sasaran yang realistik. Okey, yang seperti menurunkan 0.5 kilo dalam seminggu. Maksudnya jangan sasaran kita tu terlalu drastik. Saya nak turun 3 kilogram terus dalam masa seminggu tu macam terlalu drastik kan. Okey. Pantau dan rekod jisim badan anda seminggu sekali, makan makanan yang sihat secara sederhana dan buat beberapa perubahan dalam cara pemakanan anda seperti ubah cara penyediaan makanan. Kalau biasa kita suka makan yang goreng-goreng, kita ubah cara makan kepada cara lain lah, yang lebih sihat, rebus ke dan sebagainya. Okey, lepas tu kita juga yang kedua kita boleh senaman lah.
Okey, lakukan senaman sederhana seperti berjalan laju, berbasikal dan berenang sekurang-kurangnya 30 minit 3 hari seminggu dan dapatkan sokongan daripada orang-orang yang rapat. Biasanya kalau kita bersukan ni kita ada kawan tu kita lebih semangat kan? Betul, cikgu. Pergi berbasikal ramai-ramai, pergi berenang ke ataupun berjalan laju dekat tasik dan sebagainya kan. Jadi ada sokongan. Okey, itulah dia itu penerangan tentang bagaimana cara untuk kita menurunkan jisim badan kita. Betul cikgu, sekarang ni saya kira dan percaya ramai rakyat Malaysia yang menghadapi masalah berat badan cikgu. Jadi mungkin cikgu boleh syorkan antara cara yang terbaik motivasi kepada mereka ni untuk teruskan aktiviti untuk cuba menurunkan berat badan mereka. Baiklah. Sebab sebab tu kita kena tahu cara kita kira BMI. Baik. Supaya kita tahu berat badan kita dengan ketinggian kita tu berada dalam kategori mana kan, sama ada unggul ataupun obes ataupun kurang jisim badan. Okey, jadi untuk kekalkan BMI tu kita boleh Irfan boleh jaga pemakanan, ubah cara memasak, lakukan senaman. Irfan tahu tak cara kira BMI? Kalau tadi kita guna rumus kan? Kita juga boleh gunakan aplikasi dalam telefon pintar kita. Macam mana tu cikgu? Kita boleh install ataupun muat turun kalkulator BMI calculator, Irfan. BMI calculator. Mudah cikgu kan? Tak perlu nak guna kalkulator lepas ni. Kita guna aplikasi saja dalam telefon bimbit kita. Ya, boleh je. Kat sini ni kita boleh masukkan umur. Contohnya umur kita, ketinggian, berat, lelaki atau perempuan. Terus je dia akan kira dan dia akan letak dah kita berada di bahagian mana. Secara automatik, secara cikgu. automatik, lebih cepat. Jadi tak ada masalah. Kan? Kebanyakan penimbang digital pun sekarang pun memang dah boleh kira BMI. Betul. Memudahkan kita yang selalunya rakyat Malaysia ni memang betul-betul sibuk. Jadi kita kan? nak kurangkan masa tu. Nanti nak cari kalkulator nak kira kan. Macam tadi banyak kan. masa tu kita gunakan. Jadi kita gunakan saja aplikasi yang ada dalam gadget telefon pintar kita untuk memudahkan kita mengira bagaimana indeks jisim badan itu. Okey, cikgu. Irfan, sekejap. Boleh tak kita main game sekejap? Sekejap je. Nak main game? Okey, game apa cikgu? Senang sahaja. Cikgu akan baling belon ni. Okey. Irfan kena sambutlah. Sambut. Baik. Okey. Okey, 1, 2, 3. Ya, okey. dapat. Cuba tengok tangan Irfan yang mana terpegang kertas tu. Cuba baca tulisan tu. Terpegang pinggan sihat. Okey. Pinggan sihat. Apa yang Irfan ingat tentang pinggan sihat? Suku-suku separuh, cikgu. Okey, bagus. Terbaik. Adalah tu, ingatlah tu. Nak lagi satu? Nak lagi satu. Okey. Okey, kita. Okey. Baik. Irfan terpegang kencing manis. Kencing manis. Okey. Disebabkan berlebih apa tu yang boleh menyebabkan penyakit tu, kencing manis tu. Seperti yang kita semua tahu, kencing manis ni adalah satu penyakit diabetes yang akan kita dapat sekiranya kita konsum terlalu banyak gula, cikgu. Ya, betul. Maksudnya pengambilan makanan kita ada kandungan gula tu tinggi. Kandungan gula tu bukan dalam air manis saja. Kalau kita ambil karbohidrat dalam portion dalam komposisi dalam jumlah kuantiti yang banyak pun dia akan ditukar kepada gula juga. Betul, cikgu. Produk akhirnya akan jadi gula kan, cikgu, akan jadi glukosa. Kecuali kalau kita ambil macam beras putih ganti dengan beras perang, kita gantikan beras perang dia kurang kanji. Baik, itulah dia penerangan cikgu berkaitan dengan indeks jisim badan. Sekiranya kita ada berat badan yang berlebihan, kita kena kurangkan. Kalau kita ada berat badan yang kurang, kita jadikan berat badan itu sebagai berat badan yang optimum. Terima kasih cikgu. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam slot menengah atas untuk Sains Tingkatan 4. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi Irfan, seronoknya makan. Makan apa tu? Sedapnya. Ish. Dengar macam suara orang lah. Cikgu! Minta makan maaf. apa tu? Minta maaf, cikgu. Irfan sebenarnya cikgu dah berazam sebenarnya. Tak nak dah makan makanan yang tak berkhasiat.
Sebab tu Ifan tukar, Ifan makan buah-buahan je cikgu. Tu bagus tu. Bagus tu memang kan? satu azam tahun baru lah ni ya. Azam tahun baru, cikgu. Azam tahun baru yang bagus lah. Anak murid siapa? Anak murid cikgu sihat, juga. Kan? Okey cikgu. Bertemu kembali dalam segmen kita pada hari ini tentang slot menengah atas didik TV KPM untuk sains tingkatan 4. Jadi cikgu, untuk segmen kali ni, kenapa Ifan ada makan buah ni cikgu? Nak kena uji ke ni? Nak kena uji lah. Ada 6 soalan ni cikgu nak bagi. 6 soalan? Baik, jadi yang dekat rumah pun boleh cuba bersama-sama saya hari ini untuk jawab soalan yang cikgu berikan. Okey, 6 soalan. 6 soalan mudah-mudah sahaja. Baik, okay, kita cuba. tengok boleh ya? Kita tengok soalan uji diri pertama. Satu, nyatakan perbezaan antara termometer klinik dengan termometer rektal. Okey, saya cuba untuk termometer klinik cikgu, ia digunakan untuk menyukat suhu di bahagian ketiak, bahagian telinga dan juga bawah lidah. Okey, tapi kalau kita nak gunakan termometer rektal ni hanya digunakan untuk menyukat suhu melalui dubur. Ya, betul. Tepat sekali. Maksudnya Ifan memang tumpu perhatian lah masa cikgu mengajar kan? Mestilah cikgu. Kita fokus tadi. Bagus. Okey, soalan seterusnya. Nyatakan 3 faktor yang boleh menyebabkan suhu badan melebihi normal. Okey, yang Ifan paling ingat cikgu cakap tadi berkaitan dengan senaman cikgu. Kalau kita bersenam dengan aktif akan menyebabkan suhu kita akan meningkat. Yang kedua, yang paling biasa disebabkan jangkitan kuman ataupun virus. Yang ketiga, disebabkan kita terdedah dengan cuaca ataupun keadaan yang panas. Betul, tepat sekali. Okey, sebelum terlupa, demam yang disebabkan oleh jangkitan virus. Yang sekarang ni, demam yang jadi isu sekarang ni, demam apa tu Ifan? Pandemik COVID-19. Betul. Okey, disebabkan oleh virus COVID tu kan, coronavirus. Okey. Betul. Betul. Okey, tahniah. Next. Terima kasih, cikgu. Soalan seterusnya, apakah yang perlu dilakukan sekiranya suhu badan anda melebihi normal lebih daripada 3 hari? Mudah jawapan ni cikgu. Mudah, kalau lebih 3 hari cikgu, terus bersegeralah untuk pergi jumpa dengan doktor. Buat rujukan dengan pakar. Segera berjumpa doktor untuk dapatkan rawatan yang sewajarnya. Okey, soalan keempat. Baik. Pada pandangan anda, adakah kadar denyutan nadi wanita hamil sama dengan wanita tidak hamil? Wajarkan jawapan anda. Wajarkan. Kena wajarkan. bagi Kena huraian. terang sikit, huraian. Okey, Hurai baik sikit. saya cuba cikgu. Setahu saya cikgu, seperti apa yang diterangkan oleh cikgu sebentar tadi, wanita hamil ni dia akan mempunyai kadar denyutan yang lebih tinggi sebab jantung dia tu perlu mengepam darah lebih banyak supaya dapat diberikan untuk membekalkan oksigen kepada fetus ataupun anak dalam kandungannya. Ya, tepat sekali. Baguslah Ifan ni. Senang dah, cikgu tak payah. Betul. Cikgu dah tak perlu ulang 2 kali dah acara ni kan. Semua dah dah serap semua dah ni kan. Okey. Soalan kedua terakhir, soalan 5. Apakah alat yang digunakan untuk menyukat tekanan darah? Alamak. Alamak. Nama Ada dia tu susah kat sikit depan ni. tu. Okey. Ifan cuba cikgu mula huruf S. Okey, dekat rumah boleh tolong Ifan kat sini. Sphygmomanometer. Sphygmomanometer. Ya, betul. Okey, tepat sekali. Ya. Sphygmomanometer ni pun dia ada yang jenis digital dan juga yang biasalah. Tapi kebiasaannya cikgu kalau digunakan sekarang ni? Yang sekarang ni kebiasaannya kita guna yang digital. Lebih yang mudah digital cikgu, lebih mudah dan lebih cepat dapat bacaan kan. Okey. Soalan terakhir, apakah risiko tu sekiranya kita mengalami obesiti iaitu nilai BMI kita melebihi 30. Okey, 30 ni sebenarnya berada di keadaan yang sangat-sangat kritikal. Jadi kemungkinan yang akan berlaku boleh menyebabkan kita menghadapi penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, kanser dan macam-macam lagi cikgu. Pandailah Ifan ni. Sebab bila kita ada BMI yang sebegitu cikgu, 30 dan ke atas, maksudnya kita memberi ruang kepada penyakit untuk menyerang badan kita. Maksudnya kita panggil penyakit-penyakit serangkai ni, yang berkait dengan jantung lah. Macam tekanan jantung, penyakit jantung, tekanan darah tinggi semua ni, stroke ni semua dia bermula daripada satu je punca. Maksudnya kita punya berat badan berlebihan. Itu dia. Itu dia. Baik. Cikgu, nampaknya Irfan dah jawab 6 soalan. Betul ke semua cikgu? Betul semua. So, cikgu nak bagi bintang ni kat Ifan ni. Bagi bintang? Bagi bintang. Okey. Berapa bintang di langit cikgu nak bagi kat saya ni? Cikgu nak bagi. Okey, cikgu tulis dulu. Kita nak tengok lagi. Okey. Ini rahsia lagi.
Okey, cikgu tulis dulu berapa bintang. Okey, Macam cikgu besar je bagi bintang tu. Yang 10 bintang, Ifan. Betul tak 10 tu? bintang. Terima Okey, kasih. Kerana pencapaian Ifan lah dan juga Ifan bagi kerjasama untuk sesi PDP kita pada hari ini kan. Alhamdulillah. Terima kasih cikgu. Mungkin cikgu boleh berikan sedikit rumusan ringkas tentang topik kita bersama dengan Cikgu Tuan Juhaida. Baiklah ya. Okey, jadi hari ini kita sebenarnya belajar topik sains tentang parameter kesihatan badan. Parameter kesihatan badan ni maksudnya perkara yang kita boleh uji, kita boleh kira. Okey, contohnya kita boleh ukur suhu badan. Okey, suhu badan, kadar denyutan nadi, tekanan darah dan juga indeks jisim badan kita, Ifan. Okey, dan suhu badan ni kita ukur dengan alat yang iaitu termometer, kadar denyutan nadi, suhu badan dalam unit darjah Celsius lah. Okey, suhu badan, kadar denyutan nadi, kita unit dia ialah BPM, beats per minute. Okey, kita akan kira dalam masa 1 minit kadar denyutan nadi rehat. Okey, tekanan darah, unit dia ialah milimeter mercury dan juga indeks jisim badan. Inilah 4 subtopik penting yang kita telah belajar hari ini. Serta macam manalah cara nak cara kita nak tambah jisim, cara kita nak kurangkan jisim badan. Itulah perkongsian Cikgu Tuan Juhaida berkaitan dengan teknik mengukur parameter kesihatan badan. Cikgu, ada yang tanya Irfan, dekat mana mereka boleh dapatkan latihan pengukuhan? Okey, untuk dapatkan latihan pengukuhan boleh dapatkan dari Pelantar The 5 KPM. Itu dia. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Tuan Juhaida Tuan Muhammad Amin dari SMK Seri Titiwangsa Kuala Lumpur bersama dengan kita hari ini Cikgu Nur Ida Kamaruzaman selaku jurubahasa isyarat. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bye-bye.